Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, insya-Allah kita akan bermula sebentar saja lagi bersama dengan insya-Allah Ustaz Akrami Ikrami untuk diskusi buku Islam Memimpin, buku karangan Ayah Cik. Jadi boleh share, boleh like post ini dan boleh share dan boleh komen sekiranya ada tak dengar suara ke ataupun gambar tak jelas ke, boleh komen insya-Allah. Bismillah. Dengar suara? Clear suara. Ustaz Akram sihat Ustaz Akram? Alhamdulillah. Ustaz Afiq Farhan, apa khabar? Alhamdulillah sihat macam ni lah kita. Sihat Alhamdulillah. membujang. Baik. Ada maksud tu kan? Apa ni Ustaz Akram kita live daripada mana tu? Dari Bangi. Bangi Putrajaya, tak jauh lah kita. Dekat je. Masya Allah. Gombak clear, Fahmi Mokhtar. Semua murabi ni. Segan kita live ni, murabi tengok ni. Nah, itulah. Okey. Kita share dulu sikit sebanyak, insya-Allah. Boleh minta sahabat-sahabat share dan sampaikan kepada kawan-kawan kita, sebab kita akan teruskan dengan diskusi buku kita pada petang ini insya-Allah. Dan sekiranya tuan-tuan ada soalan berkenaan dengan buku Islam Memimpin, boleh komen, InsyaAllah saya dan Ustaz Akram lah sebagai penjemputan kita pada petang ini akan cuba sedaya upaya untuk menjawab insyaAllah. Kita nampak Ustaz Fahmi Mokhtar tu, kalau ada salah hurai dia standby untuk hurai juga insyaAllah. Boleh? Kita bagi peluang. Hurai juga. InsyaAllah. Nilai clear Abdul Muiz. Ustaz Abdul Muiz kita pun ada tu. Baik, insyaAllah kita boleh mula Ustaz Akram? InsyaAllah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Baik, yang pertamanya kita mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah Allah Taala masih lagi merahmati dan memberi peluang pada kita untuk beribadah dalam bulan Ramadan pada kali ini insya-Allah. Baik, yang keduanya saya kira yang saya hormati dan kasihilah kekanda saya Ustaz Al-Fadhil Ustaz Piyu Akram Ikrami bin Datuk Taib Azamuddin. Yang saya kira tak perlulah saya cerita panjang, dah memang terkenal dah orang dia. Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi bersama dengan saya, terima jemputan lah untuk hurai ataupun untuk kita diskusi pada hari ini berkenaan dengan buku Islam Memimpin karangan Ayah Cik insya-Allah. Baik, jadi insya-Allah pada sesi kali ini kita akan sambung ulasan kita
kita akan sambung ulasan kita pada bab yang kedua. Sesi lepas kita dah bincang mukaddimah dan kita juga dah bincang tentang bab 1. Bab 1. So kalau tuan-tuan nak lihat lebih lanjut boleh scroll balik page Pustaka Ummah ni dan boleh kita sama-sama merojak sama-sama lah insya-Allah. Baik, cumanya Ustaz Akram ada dua soalan yang ditanya oleh viewers kita pada minggu lepas. Jadi saya nak minta izin lah untuk saya jawab sepintas lalu soalan-soalan tersebut, dan saya pun minta jugalah kalau Ustaz Akram ada tambahan jawapan, insya-Allah sangat-sangat dialalukan lah. Saya minta izin. Baik, ada dua soalan. Silakan. Soalan yang pertamanya adalah berkenaan dengan bila kita hurai tentang umat Islam. Bila kita hurai tentang umat Islam dan kepimpinan Islam kena bersatu dalam nak memastikan Islam itu dijulang, terutamanya dalam konteks perang Uhud sebelum ini. Baik, jadi kalau menggunakan konsep yang sama dalam konteks Malaysia, apa definisi umat Islam bersatu? Baik, adakah dengan bersatunya sekelompok umat Islam ataupun 100% umat Islam? Jadi bagaimana faktor dia ataupun apa yang kita boleh apa solusi yang sesuai dengan di peringkat umat Islam dalam keadaan pemimpin pada hari ini bergaduh di antara satu sama lain. Baik, begini. Atas dasar usaha dan seruan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, berpeganglah pada tali Allah dan janganlah kamu berpecah. Kan? Jangan kamu berpecah wala tafarraq. Baik, berkenaan dengan jawapan ini saya nak ringkaskan adalah sememangnya kalau ikut sunnatullahnya, bila mana kita bergabung, bila mana kita berada dalam satu organisasi ataupun satu jemaah, semestinya akan ada satu kekuatan bagi umat Islam itu sendiri. Baik, dalam konteks Malaysia, kita lihat dalam seruan yang Ayah Cik bawa ataupun penulis sendiri bawa, sebenarnya sudah menunjukkan kisah-kisah sejarah-sejarah sebelum ini yang mana memang seruan kita untuk menyatukan umat Islam ataupun perpaduan di antara umat Islam. Contohnya, bagaimana di antara berlaku pergaduhan-pergaduhan sebelum ini, contoh isu, kalau kita bincang isu di antara gerakan Islam, PAS pernah bagi peluang untuk haluan dan ikram bertanding atas parti politik PAS untuk tujuan menyebar luaskan mesej Islam. Maksudnya inisiatif tu ada. Cuma masalah-masalah yang berlaku pada hari ini, barangkali ada benda yang kita tak dapat nak elak ataupun ada perkara-perkara yang dari sudut kontroversi barangkali ataupun tak sependapat yang menyebabkan barangkali berlaku perpecahan. Ala kulli hal, seruan Islam itu memang menyuruh untuk umat Islam itu kuat dan untuk Islam itu dijulang, semestinya kena ada perpaduan. Baik, cuma atas dasar seruan yang menyatukan, Nabi sebut kilah sekali kita kena beradik, farudduhu ilallahi wa rasulih, kembalilah pada Allah dan Rasul. Maka dalam bab perbezaan pandangan, kalau kita melihat pada hari ini, nak tak nak kita boleh berbeza pandangan, tetapi jangan sampai terlalu musuhi sampai menyebabkan masalah ukhuwah kita problem, bergaduh sampai menyebabkan masalah kita problem. Jadi ala kulli hal, jawapan ni saya nak ringkaskan, itu panjanglah kalau nak cerita. Betul, kita kena bersatu, umat Islam dah kena bersatu. Cuma barangkali ada beberapa kekangan di peringkat kepimpinan. Cuma di peringkat kita sebagai anak muda, kita nak lihat perpaduan, kita nak lihat kesatuan. Kan? Jadi barangkali ada political will, dan di antara gerakan yang dibuat oleh Ayah Cik sendiri, di antara cuba mengikat perpaduan di antara parti PAS dengan UMNO itu sendiri, itu di antara sebenarnya dah jadi majoriti. Kalau nak kata keseluruhan, sebenarnya hampir mustahil, tak mustahil, hampir mustahil. Benda boleh berlaku atas kalau Allah Ta'ala nak izinkan umat Islam nak bersatu. Cuma kalau kita pada hari ini, kita lihat kepada mana majoriti yang membawa suara Islam. Umat Islam kena bersatu kepada mana organisasi, persatuan, gerakan yang membawa suara ataupun menjulang Islam itu sendiri. Itu satu. Yang keduanya, soalan yang kedua adalah berkenaan dengan sebelum ni saya bincang soal perihal anak muda pada hari ini
bila membuat pertimbangan mereka lebih mengutamakan hifzul mal, isu kos sara hidup, isu apa lagi, peluang pekerjaan, berbanding hifzuddin yang dalam maqasid syariah itu sendiri, hifzuddin itulah keutamaan yang paling tinggi. Baik, jawapan dia sebegini. Dalam konteks sebegini, fokusnya, saya baca soalan dulu. Soalan dia kata, adakah bermaksud tak apa rakyat berlapar asalkan pemimpin soleh taat? Pemimpin soleh, maksudnya tak apa rakyat berlapar asalkan pemimpin soleh tapi tak kompeten menyelesaikan masalah ekonomi, masalah pengangguran dan masalah kemiskinan. Saya menariklah soalan ni, saya pun sebut kat dia menarik soalan ni. So macam mana kita nak tarik non-Muslim dalam menyelesaikan masalah ekonomi negara sebab non-Muslim tak peduli isu hal agama ni. Baik. Jawapan saya, dalam konteks perbicaraan saya ialah perbicaraan anak muda itu adalah anak muda Islam yang semestinya kecintaan anak muda Islam semestinya didahului. Kenapa kena mendahulukan agama? Sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang lain akan datang seiring. Baik, dalam perihal mereka yang membawa ataupun kita yang membawa gagasan Islam memimpin itu sendiri, apatah lagi sebagai satu parti politik, benda itu datangnya seiring. Kita nak menjaga agama dalam masa yang sama, kita pun nak juga kita pun nak juga jaga dari sudut keperluan asas, masalah kos sara hidup, masalah ekonomi, dan benda itu datang seiring. Jadi dalam isu sama juga dalam isu non-Muslim, kita akan memberikan tawaran sebab Islam ini tidak rigid kepada Muslim semata-mata. Sebab Tok Guru pun sebut, bila Islam ini terlaksana, keadilan itu turut dirasai juga kepada non-Muslim. Kan? Apatah lagi contoh isu riba. Ramai yang hari ini bila mana isu perbankan Islam, non-Muslim pun memilih perbankan Islam sebenarnya. Kan? Jadi itu solusi-solusi yang kita tawarkan yang sebenarnya dalam Islam ada dan dia sesuai dengan umat manusia sejagat, bukan untuk Muslim semata-mata. Baik. Kalau isu kompeten tak kompeten, simple je tuan-tuan. Sebegini. Dalam memilih kepimpinan negara, betul ahli parlimen, tapi kita kena faham bahawa dari sudut gerakan Islam ataupun PAS itu sendiri membawa solusi juga dari sudut Muslim teknokrat ataupun kerajaan teknokrat. Kan? Jadi kerajaan teknokrat itu tak semestinya, maksudnya kerajaan teknokrat itu memberi peluang juga untuk kita menaikkan mereka yang tak bertanding dalam pilihan raya, tetapi ada kompetisi untuk menjadi salah satu daripada mereka yang mengubah polisi dasar. Jadi itu ruang dan peluang yang ada. Sebagai seorang yang mengubah dasar, Islam sendiri pun memberi penekanan inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya nak memilih pemimpin itu kena qawiyul amin. Dua-dua kena ada. Tak semesti soleh semata-mata. Kan dua-dua kena ada. Dua-dua kena ada. Jadi konsep teknokrat ini sendiri memberi ruang dan memberi jalan supaya untuk kita membawa dua-dua. Dia kena soleh dan dia juga kena kompeten. Wallahu alam. Jadi mungkin Ustaz Akram ada tambahan ke yang menarik untuk dikongsikan? Terima kasih Ustaz Afiq Farhan, sahabat saya. Betul apa yang disebut tadi, Islam tidak pernah meminggirkan di antara dua elemen tadilah. Dia tidak hanya soal hablum minallah, hubungan dia dengan Allah yang hebat. Dia seorang yang beriman, seorang yang kuat ibadah malamnya, sujud rukuk dia. Tapi dia juga mesti seorang yang mampu mentadbir bumi, iaitu hablum minan nas. Kalau kita tengok dalam Quran pun Allah letakkan package yang sama, aqimis solah wa atuz zakah. Dirikan solat, sujud rukuk pada Allah, selesai urusan kamu dengan Allah. Kamu jadi hamba yang terbaik dengan Allah. Dan masa yang sama, wa atuz zakah, kamu ada urusan dengan manusia, memimpin dengan adil. Dan sebenarnya Ustaz Afiq, macam yang kita sedia maklum, itulah tujuan asal kita. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ringkasnya, Ustaz Afiq dah hurai banyak tadi. Ringkasnya adalah kesepaduan ataupun kesinambungan di antara dua tadi. Qawi, amin, dia ni alim, dia juga kompeten dalam menguruskan tugas ini adalah satu kewajipan dalam Islam, adalah hal pemerintahan. InsyaAllah, wallahualam. Menarik itu. Okay. Baik, terima kasih Ustaz Akram atas penambahan dan mengkomplimenkan lagi, melengkapkan lagi saya punya jawapan lah. Dan sekiranya ada kata tak faham, boleh terus tanya lagi dan kita cubalah jawab atas kemampuan dan kadar ilmu yang kita ada. Baik, Ustaz Akram, untuk mukadimah tentang bab kedua. Bab kedua ni berkaitan dengan memimpin perubahan negara. Baik,
Bila memimpin perubahan negara, Tok Guru datangkan ataupun penulis datangkan mukadimahnya adalah Islam memimpin perubahan negara. Saya nak datangkan satu ayat Al-Quran daripada surah Al-Hajj ayat 41. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina inna makkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Baik. Dalam ayat ini Tok Guru bacakan dalam apabila membahaskan RMK, Rancangan Malaysia yang ke-11. Rancangan Malaysia yang ke-11 bila membicarakan tentang dari sudut bila Melayu Mahathir pada waktu tersebut cuba menyeimbangkan di antara pendekatan ataupun kita panggil ideologi sosialis dan ideologi liberalis kapitalis. Tok Guru sebut dalam buku Islam Memimpin ini, Tok Guru juga menawarkan satu solusi, iaitu solusi Tok Guru menawarkan kepada Tun Dr. Mahathir supaya lihat juga solusi Islam. Baik, Tok Guru datangkan 5 daripada ayat Al-Quran ni, ayat Cik Hurai 5, iaitu yang pertamanya apa? Yang pertamanya adalah aqamus solah. Menarik kalau kita dari sudut lazim biasanya kita baca kena mendirikan solat lah. Orang akan nampak apa huraian pendirian solat tu. Huraian pendirian solat tu kalau Tok Guru hurai sini menariknya adalah kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Maksudnya keutamaan yang perlu diutamakan dalam kita nak membina negara itu sendiri. Yang keduanya adalah wa atawuz zakah. Tok Guru hurai apa? Zakat ini menceritakan tentang ekonomi yang adil dan diberkati. Konsep zakat itu sendiri, ambil harta daripada orang kaya, turun beri kepada orang yang miskin. Ataupun konsep zakat itu sendiri dari sudut supaya kekayaan itu tidak berada dalam kalangan orang kaya semata-mata. Kita ambil, sama juga dalam konsep zakat dan cukai. Kita charge cukai kepada orang kaya semata-mata. Saya ringkaskan. Yang ketiganya adalah negara berkebajikan, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempatnya kehebatan undang-undang dari sudut nahi munkar. Yang kelimanya adalah wawasan dunia dan akhirat. Saya ringkaskan sebegitulah. Baik, jadi dalam 5 dasar ini Tok Guru huraikan topik kecil dalam dari sudut memimpin perubahan negara ini sendiri, yang saya kira Ustaz Akram, itu mukadimah saya lah. Ustaz Akram yang akan hurai. Jadi saya waktu kita jemput guru, kalau saya cakap banyak tak jadi juga ni. Saya dah saya cakap banyak ni. Jadi soalan yang pertama pada Ustaz Akram kita, dari sudut kepatuhan kepada agama ataupun nak membawa mesej Islam itu sendiri, ada agenda, antara agenda yang diwawarkan adalah agenda konsep rahmatan lil alamin. Kan? Dan masing-masing ataupun ada parti masing-masing bawa konsep ataupun kefahaman mereka lah. Bahkan memberi silap faham kepada orang Islam ataupun non-Muslim itu sendiri. Terlalu terbuka barangkali, wallahu alam, kita tak tahu. Jadi mungkin Ustaz Akram boleh ulas sikit tentang konsep rahmatan lil alamin yang dihuraikan oleh Tuan Guru dalam buku kitab Islam Memimpin. Sila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih Ustaz Afiq Farhan. Sebagaimana disebut tadi tentang Islam ni dia mesti memimpin. Islam ni dia mesti berada di puncaknya. Dia tidak boleh dipimpin, dia mesti memimpin. Walaupun Rasulullah telah mendapat tawaran di para sahabat, yang pimpinan Sayyidina Ja'far mendapat tawaran di Habsyah, perlindungan pada waktu itu, tapi Rasulullah tetap juga meneruskan selepas pada itu arahan Allah untuk ke Yathrib, atau nama hari ini adalah Madinah. Kenapa? Kerana Islam ni dia tidak boleh dipimpin tapi mesti memimpin. Baik, untuk Islam memimpin tadi, apa tujuan besar dia Ustaz Afiq, sahabat sekalian, tuan-tuan dan puan? Tujuan besarnya adalah untuk membuktikan Islam ni adalah rahmatan lil alamin, sebagai satu rahmat kepada alam seluruhnya. Apa maksud alam? Maksudnya yang disebut di sini juga adalah alam ni memberi rahmat kepada tidak hanya manusia, tapi memberi rahmat kepada para haiwan, binatang, tumbuh-tumbuhan dan semua. Tiada yang terlepas asalkan nama dia adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak terlepas daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat yang disebut rahmatul lil alamin ini sebenarnya berasal kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Maknanya hadirnya Nabi SAW ni sebagai rahmat kepada seluruh alam. Dia Muslim ke, dia tak Muslim ke, dia apa pun bangsa dia negara apa pun. Tapi hadirnya Muhammad ibn Abdullah Rasulullah SAW adalah memberi keselamatan, memberikan satu rahmat atau kita sebut sebagai satu cahaya baru yang menerangi kegelapan dunia pada waktu itu. Contoh yang kita boleh sebut Syafiq, waktu itu sebelum kedatangan Rasulullah, kalau kita lihat dalam sirah perjalanan para nabi, jarak di antara Nabi Isa, yakni Nabi sebelum Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, lebih 500 tahun. Bayangkan tak ada panduan pada waktu itu. 500 tahun. Dalam kesesatan, kegelapan, itu yang kalau kita mengaji disebut dengan istilah zaman jahiliyah tu. Jahil tak jahil ni Syafiq nak sebutnya tak ada rahmat ni, nak sebutnya tak ada rahmat dengan ketiadaan Islam pada waktu itu. Sebab itu ulama sebelum tu sebab tu ulama sebut dari sudut ilmu dakwah, kehadiran Rasulullah disebut sebagai kedatangan Islam. Padahal kalau ikut logik, Islam ni bukan datang, memang Islam lah pemilik bumi. Boleh faham kita kan? Memang Nabi Adam adalah penghuni syurga. Bila syurga ni hanya milik orang mukmin, orang beriman, maka Islam agamanya. Maka bila Nabi Adam manusia pertama di bumi, bumi ni agama pertama yang dianuti oleh manusia adalah Islam. Tapi kenapa ulama dakwah sebut kehadiran Rasulullah adalah kedatangan Islam? Disebabkan lompong lebih 500 tahun tadi itu yang menyaksikan manusia ni, minta maaf saya sebut, dan istilah ni digunakan dalam Al-Quran juga, menjadi lebih teruk daripada haiwan. Ini punya kunci dia. Contohnya banyaklah. Contohnya waktu itu kita melihat kalau lalu wanita yang pregnant, kan, yang mengandung, budak-budak lepak tepi jalan, anak-anak muda ni, dia main judi, dia main tikam. Kita teka dalam perut wanita tadi lelaki ke perempuan, janin dia. Jadi pakat letak duit sebagainya. Kemudian masalahnya bukan tunggu bersalin 9 bulan tu, terus kejar perempuan tadi, belah perut, bawa keluar baby tadi. Aku kata dah laki, maka yang tikam laki tadi dapat hasil judi tadi. Betapa binatang pun tidak buat benda ni. Ini dinyatakan oleh ayah cik dalam menghuraikan rahmatan lil alamin. Antara tanda rahmat Allah SWT adalah Allah jadikan segalanya di bumi ini. Kalau dari sudut binatang, kata ayah cik, Allah jadikan binatang yang ganas, binatang yang memburu binatang lain, makan daging. Apa dah istilah ni Syafiq, makan daging ni apa? Tak ingat dah belajar. Carnivore. Macam itulah. Carnivore. Dia jenis makan daging kan. Lama dah tak buka buku sains ni kan. Jadi binatang yang dahsyat ni pun, katalah harimau, tapi dengan rahmat Allah SWT, dia ni ada kasihan belas, kasih sayang kepada anak-anak dia. Dia tak makan anak sendiri, kan. Ular yang dahsyat ni juga memelihara anak dia. Gajah yang besar, kan, memelihara anak dia. Maknanya binatang yang dahsyat ni juga ada kasihan belas. Apa asas dia? Asas dia adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita sebut. Sebab tu Syafiq, kalau kita tengok lagi kata Tok Guru di sini, ayah cik mengatakan bahawa mereka dari sudut manusia yang menerima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni tidak hanya kalangan umat Islam. Bukan hanya umat Islam macam kita sebut awal tadilah. Bahkan dia dinikmati. Rahmat Islam ni dinikmati oleh penganut Islam yang digelarkan sebagai ummatul ijabah, iaitu umat yang ijab. Ijab ni Syafiq lepas ni faham lah, ijab qabul tu. Allah. Kan, kalau akad nikah dia ada ijab qabul, maknanya ada wali yang akad nikah, ada yang ada ijab qabul, ada penerimaan nikah tadi. Maka ummatul ijabah adalah umat manusia yang menerima Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah di Islam. Dan rahmat ni juga kepada umat bukan Islam, yang kita namakan sebagai ummatud da'wah, umat yang menerima, mendengar seruan Islam.
ataupun dalam bahasa Dr. Abdul Karim Zaidan menyebut sebagai mereka yang belum Islam, ataupun in English dalam Jawa dinyatakan not yet Muslim. Gitu. Mereka yang belum Islam. Kan? Ustaz Akram. Yes. Apa ni, bila kita bincangkan rahmatan lil alamin, betul itu di antara yang konsep asas yang kita nak faham, rahmatan lil alamin. Cuma ada yang menghuraikan kita pun kena rahmatan lil alamin juga kepada LGBT. Apa pandangan Ustaz Akram? Sebenarnya rahmat lil alamin ni bukan sekadar LGBT. Kepada Zionis Israel pun kita kena rahmat. Nampak tak dahsyat tu? Kepada Abu Jahal, Rasulullah menunjukkan Abu Jahal yang menentang Rasulullah ni pun Nabi memberikan rahmat. Ikramah bin Abu Jahal, anaknya, yang ketika keluar rumah dalam keadaan pedang yang telah diasah. Dalam perjalanan orang Muslim tanya Ikramah, nak pergi mana tu? Dia tak kacak Kelantan lah. Dia tanya, hang nak pergi mana? Kata Ikramah, aku nak pergi robek usus Muhammad. Nak pergi bunuh Rasulullah. Tapi sejahat-jahat makhluk, siapa pun dia, Zionis Yahudi ke, dia ni LGBT ke, soalan Ustaz Afiq tadi, dia layak dan berhak mendapat rahmat Allah SWT. Baik, sebab itu kita kena faham rahmat ni bagaimana, Ustaz Afiq. Rahmat ni adalah Allah meletakkan rahmat ni daripada sekecil-kecil berkasih sayang sesama manusia, sehinggalah rahmat Allah ni menetapkan kepada pengharaman ke atas sesuatu dengan sebab benda tadi diharamkan, kerana kalau kita buat, kalau kita turut juga jalan ni yang haram ini, ianya memberikan mudarat. Misalnya kata Allah jadikan babi dan anjing. Sebut babi nampak haram sikit, sebut khinzir macam halal lah kan. Macam arak sebut apa ni, minuman keras, macam halal pula. Allah jadikan babi dan anjing ni, tujuan dia Allah jadikan, Allah nak uji kita. Kemudian Allah kata dua ni haram. Mu buatlah kau ana pun dia haram, kecuali pada benda yang dibenarkan lah, lagi-lagi anjing. Untuk pemburuan, untuk menjaga dan sebagainya. Tapi dia ni haram. Begitulah Allah jadikan manusia ni, dia ada sifat tabi'i dia. Tabi'i dia hak ni lelaki, hak ni tina. Min zakarin wa unsa, dua golongan. Tak ada hak duduk tengah. Kecuali ada setengah yang Allah jadikan, dia ni ada dua alat kemaluan. Itu pun dari sudut hukum, kaedah dia kena buat keputusan. Dia nak jadi lelaki ke nak jadi perempuan. Dia tidak boleh berterusan dalam keadaan kita sebut ni biseksual lah, B tadi. Maknanya dua-dua jantina pun dia jalan sekali, tak boleh. Dia kena buat keputusan. Inilah rahmat Allah. Maknanya Allah sebut benda ni kalau kamu langgar, dia sebenarnya memberikan mudarat kepada kamu. Dan kemuncak kepada rahmat ni sebenarnya Safi adalah sehingga Allah meletakkan rahmat kepada hukuman yang dahsyat, iaitu qisas, hudud, ta'zir dan sebagainya kepada pesalah dengan perbuatan mereka yang dahsyat juga. Contohlah Ustaz Afiq, contoh hukuman kepada pemandu mabuk yang meninggal sahabat kita, Allahyarham Corporal Safwan. Saya baca berita tu, subhanallah, rupanya sebaya. Arwah sebaya dengan kami, nak sebaya dengan saya lah. Bayangkan Ustaz Afiq kalau ingat berita yang perlumbaan Myvi di MRR2 4 ke 5 tahun lepas. Yang meninggal adalah suami isteri, ibu ayah yang meninggalkan, bila mereka mati, mereka ni mangsa perlumbaan haram, meninggalkan anak-anak kecil, 4 ke 3 orang. Maka rahmat Allah SWT, benda ni kalau dari sudut perundangan, sabit kesalahan, Kisah ni apa? Bunuh balas. Orang yang tidak faham rahmat Islam akan melihat, oh zalim, oh ganas hukum Islam. Tapi inilah rahmat. Kerana kezaliman yang dilakukan oleh pesalah tadi melanggar batasan, mereka yang menjadi mangsa menanggung derita dan periknya. Maka Allah letakkan rahmat, hukuman yang dahsyat. Kat situ. LGBT, dia berlaku zalim terhadap diri dia. Sakit Zafiq, nak bedah cucuk sini, buang buah dada. Buah dada baru. Lepas tu sakit berbulan-bulan. Kami pernah sembang dengan salah seorang yang pernah alhamdulillah telah berhijrah daripada dunia LGBT. Dia kata, Ustaz, sakit Ustaz.
Lepas bedah tu dia pula buat yang murah di Thailand. Thailand ni dalam 3-4 ribu lah. Jangan Ustaz Afiq buat pula lepas ni Na'udzubillah. Thailand ni Tak murah boleh mana juga. dah 3 hari. Kan 3-4 ribu buat pembedahan. Lepas tu kena duduk di rumah. Duduk di rumah supaya membina balik struktur tubuh serasi dengan otot-otot baru yang ditambah. Kalau nak jadi perempuan lah. Seksa, sakit. Kemudian kena ada pantang larang dia, kena makan ubat-ubat sekalian. Okay, kenapa sakit? Kerana kamu telah melanggar rahmat Allah, iaitu batasan hudud-hudud ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadinya mereka yang memperjuangkan hak asasi ini sendiri ataupun yalah LGBT ni nak hak mereka. Dari sudut konsep Islam memimpin sendiri, pandangan Ustaz Akram macam mana? Baik. Ramai yang silap faham tentang human right, hak asasi manusia kan. Dia ibarat kalau kita nak bagi contoh mudah ginilah, contoh mudah, kita ni memang kalau makan kat mulut. Ke Ustaz Afiq makan kat telinga dah kan. InsyaAllah. Kita mulut lagi. Mulut lagi ataupun habis-habis diuji sikit orang tu terlantar di hospital makan, kalau Kelantan sebut makan kat waya lah. Makan kat waya, dia tak makan kat mulut dah. Itu je. Tiup, yes. Maknanya hampirlah kat mana pun bila makan, sama ada dengan sudu ke dengan tapak tangan ni mesti suap kat mulut. Tiba-tiba ada hamba Allah ni, minta maaf kasar sikit, makan suap kat telinga. Dia ambil nasi tu buah kat telinga. Orang tanya hamba apa tu? Aku makan nasi lah. Uish, apa makan nasi kat telinga? Ini human right. Inilah hak asasi aku. Maka fahamlah kita pada waktu itu, bila orang yang makan nasi kat telinga ni, okey, dia bukan human right, walaupun dia sebut human right, tapi dia ni gila lah. Dia ni gila. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan fitrah ataupun naluri. Baik, saya nak clearkan Ustaz Afiq, sahabat yang menonton, tuan-tuan. Islam tidak pernah menolak human right. Islam tidak menolak hak asasi manusia, bahkan Islamlah pejuang hak asasi manusia yang sebenarnya. Ya ke Ustaz? Bukan Islam allergic ke? Lagi-lagi anak-anak muda yang hijau ni bukan allergic ke dengan istilah human right? No. Islamlah meletakkan human right ni pada tempat yang sebenarnya. Apa dia? Hak asasi manusia yang sebenarnya adalah dia menjaga hak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menjaga hak dengan Allah. Apa maksud dia? Dia kena yakin kehidupan dia ni adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ni hak Allah, tubuh badan dia hak Allah, lidah yang dia bercakap tu adalah kurniaan Allah, tangan kaki dia melangkah, dia bekerja adalah hak Allah, bahkan otak ataupun akal yang dia guna nak reka hak asasi pelik-pelik tu adalah akal yang diberikan oleh Allah, yang Allah tak bagi pada binatang, Allah bagi pada manusia. Maka bila dia yakin semua tu ada hak Allah, maka ketika dia berbicara tentang human right, dia mesti bersandarkan kepada apa istilahnya Ustaz Afiq, Allah right lah kan. Ya, maknanya Sunnatullah lah, sunnatullah ni. Sunnatullah, aywa, sunnatullah. Itu kedudukan. Cuma kita bimbang Ustaz Afiq, sebenarnya kita takut sebagaimana yang ayah cik sebut dalam kitab ni, Islam Memimpin ni, kita takut orang yang berbicara tentang human right, dia sebenarnya tanpa sedar dia berbicara tentang animal right, hak binatang. Minta maaf Ustaz Afiq sebelum kita tutup yang ni kan, soalan ni, hak binatang ni macam mana? Hak binatang, binatang kan bebas tanpa pakaian. Sukati dia lah binatang, nak pakai baju ke tak nak pakai, sukati dia. Maka ada orang memperjuangkan ini pakaian kami. Di negara barat mereka buat demonstrasi bogel. Mereka telanjang, kata mereka tubuh ini adalah hak mereka. Kenapa nak ada peraturan yang menetapkan kami perlu berpakaian? Maka kalau tengok lembu macam di kampung saya di Baling Kedah pun tak ada pakaian juga. Jadi macam tak ada beza, human right ke animal right. Mereka memperjuangkan arak dengan bebas, nak diminum, nak melanggar batasan haram. Maka benda-benda ini sebenarnya dibimbangi. Kita sebut human right sekadar make up, tapi konten ataupun isinya sebenarnya yang disebut oleh Cik kat sini adalah animal right. Wallahu a'lam. Okay, baik. Saya pun teringat bila bincang tentang human right ni. Semalam baru kami berdiskusi dalam grup tadarus online kami. Ada satu post ni, dia post dia kata Nabi Yusuf pun dalam keadaan tutup aurat pun orang
nak buat sesuatu pada dia lah. Kira kisah-kisah Zulaikha. Oh, ada Yang hujah dia ya? dia kata. Jadi bukan sebab pakaian, tapi sebab perangai manusia dah memang macam tu. So bukan sebab nak kena rogol dan kena sesuatu dengannya. Jadi kita bincang jugalah apa hujah dia. Kita tak boleh datang ayat Quran dengan orang macam ni. Kan? Betul. Jadi antara hujah yang menarik saya kira yang dikeluarkan oleh Ustaz Abdul Muiz kita, dia kata kalau pakai baju pun dah jadi macam tu, apatah lagi tak pakai baju. Dia bagi jawapan macam tu lah. Betul. Menarik juga tu. Kan, masa Nabi Yusuf yang lelaki pun pakai baju pun diserang oleh Zulaikha, diminta dirayu untuk melakukan satu perkara yang tidak sepatutnya. Kan? Jadi contoh. Maksudnya kita cuba, maksudnya konklusi yang saya boleh buat daripada Ustaz Akram tadi, konklusi yang tak dengar suara. Konklusi yang kita boleh buat daripada Ustaz Akram tadi, maksudnya rahmatan lil alamin tu ikut sunnatullah. Jadi bila ikut sunnatullah dengan maksud di sini, jangan melampaui batas ketetapan Allah Ta'ala telah letakkan kita ni lelaki, maka jadilah lelaki. Kan? Baik. Kalau jadi Cuma Safi ada tentang LGBT ni, ayah cik menekankan dalam kitab ni adalah akhirnya dia berbalik kepada selain daripada usaha dakwah, usaha para da'i asatizah di luar memahamkan masyarakat tentang sunnatullah, kejadian jantina manusia ni, dia juga akhirnya berbalik kepada implementasi pemerintah. Pemerintah mesti memberikan penekanan. Maknanya contohnya kalaulah hari ni ramai yang gembira dengan kerajaan yang ada sekarang. Kan, ramai yang seronok. Jadi kita pun anak muda meletakkan harapan yang tinggi kerajaan ni boleh melakukan apa sajalah dari sudut dasar, khususnya dari sudut kaunseling. Kerajaan yang panggil, ada klinik kaunseling contohnya, maka bincang, termasuklah akhirnya sekali meletakkan satu implementasi dari sudut undang-undang lah kepada mereka yang berpakaian ataupun berkelakuan seperti wanita ataupun berlainan jantina. Wallahu a'lam. Tafiq, okay, clear? Okay, baik. Jadi bila saya nak sentuh sikit, bila Ustaz Akram ataupun Puyu Akram kita sentuh tentang penguatkuasaan peringkat kepimpinan kerajaan Malaysia itu sendiri, maka bila bincang tentang kerajaan Malaysia ataupun undang-undang lah, kita bincang undang-undang lah ini. Jadi orang tanya, bila nak buat undang-undang Islam? Macam sekat-sekat sikit. Lain saya ke lain macam mana? Sahabat-sahabat boleh komen. Setakat ni okey? Saya dengar clear? Boleh dengar clear Baik. Okay. Kalau macam tu kita cuba tengok. Soalannya adalah kita bincang soal penguatkuasaan untuk memahamkan sunnatullah tu. Jadi ada orang tanya, dah jadi kerajaan kan, bila nak buat undang-undang Islam? Baik. Jadi Ustaz Akram, pandangan Ustaz Akram macam mana? Pendengaran dari sudut pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia itu sendiri. Silakan. Baik. Ini soalan yang popular bila berlaku pertukaran kerajaan. Baru ni kan, berlaku pertukaran kerajaan, itulah yang sedang dimainkan di di kalangan netizen. Hari ini ada jabatan netizen katanya. Alhamdulillah, teruskan. Ini tanda positif, rakyat semakin cakna dengan pemerintahan. Bagus sebenarnya. Kita lah para da'i ataupun para pemimpin kena cakna terhadap suara-suara yang ada pada rakyat dalam media sosial ni. Bagus. Baik, sahabat sekalian, Ustaz Afi, kita kena ambil asas mudah. Asas yang paling utama adalah Islam ini satu agama yang implementasi ataupun pelaksanaan syariatnya adalah secara tadarruj, secara berperingkat. Ya, kita tak nafi ada juga pandangan ulama yang meletakkan sebagaimana ayah cik tuliskan di sini dalam kitab ini, ada juga pandangan ulama yang menyatakan ianya dilaksanakan secara serentak. Bila turun dalil ayat Quran, maka waktu itu kena terus diaplikasikan apa yang telah diturunkan. Namun ulama juga meletakkan bahawa secara asasnya pelaksanaan syariat ini adalah secara tadarruj, bertahap-tahap ataupun berperingkat. Kenapa? Kerana Allah memahami, dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha.
tidak dibebankan. Allah tidak memberatkan seorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Maka Allah tahu bila keadaan yang mampu dilaksanakan oleh manusia di atas pensyariatan. Contohlah kita yang tengah berpuasa ni kan, kadang-kadang terfikir, boleh pula dia buat forum-forum tengah-tengah hari ni kan. Tak Nak sedia minum air air, kan. tak boleh minum air pula. Kalau lepas tarawih boleh juga, tertarik sekali kan. Tapi Allah. pelaksanaan pensyariatan as-siyam ataupun as-saum ni berlaku pada tahun kedua hijrah, bermaksud tahun ke-15 kenabian. Tahun ke-15 kenabian. 13 tahun Rasulullah di Makkah, belum lagi difardukan puasa. 2 tahun di Madinah, maknanya 15 tahun Nabi jadi Rasul, baru Rasulullah diberikan wahyu tentang kutiba alaikumusiyam. Maknanya Allah melihat peringkat-peringkat tadi. Okay. Maka saya nak sebut apa? Ala Ustaz, sembang boleh lah Ustaz. Okay. Jom kita tengok contoh. Contoh dalam hadis yang dinyatakan, direkodkan dalam ayat cik dalam kitab ini oleh pengarang, ketika Rasulullah SAW mengutuskan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Rasulullah mengutuskan Muaz bin Jabal. Sebab itu menjadi duta. Kita difahamkan, alhamdulillah, pengarang kitab kita ni yang kita kasih ayat cik, duta khas ke Timur Tengah. Jadi duta ni bukan benda baru, Safiq dan sahabat sekalian. Ianya telah ada dalam Islam, bahkan Islam yang mengasaskan. Ke Yaman, Muaz bin Jabal. Ke Yathrib, antara nama yang kita perkenal, Mus'ab bin Umayyah. Baik, apa kata Rasulullah? Jika kita pergi sekitar lalu, Safiq, saya cuba ringkaskan. Saya baca dia punya terjemahan. Kata Rasulullah kepada Muaz, kamu datang menemui kalangan ahli kitab, yakni Yahudi dan Kristian, Nasrani, maka jadikan yang pertama sekali dalam berdakwah, mengajak mereka, wahai Muaz, waktu hang pi Yaman, jumpa ahli kitab, first sekali kamu kena buat apa dia? Mengajak mereka supaya bersyahadah masuk Islam. Maknanya usaha pemerintah yang paling awal, first sekali adalah memastikan rakyat dia mendapat kefahaman dan menerima Islam dengan baik. Bersyahadah. Jadikan mereka ini masuk Islam. Setelah itu, yang kedua, mereka mematuhinya, mereka mematuhi Islam, menyatakan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan solat 5 waktu sehari semalam. Dia Islam dulu, lepas dia masuk Islam, dia patuh pada Islam tadi, dia faham bahawa ada peraturan yang mesti dia patuh. Rasulullah perintahkan Muaz untuk mewajibkan mereka ini menunaikan solat solat 5 waktu sehari semalam, 5 fardu kita lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Lepas mereka menerima solat, yang kedua. Yang ketiga, nyatakan kepada mereka bahawa Allah mewajibkan sedekah, bukan setakat sedekah sunat, bahkan sedekah wajib, iaitu zakat. Mewajibkan sedekah ni maknanya sedekah zakat, kan? Yang diambil daripada orang kaya supaya dibahagi kepada mereka yang memerlukan bantuan. Pertama tadi masuk Islam, yang kedua solat, yang ketiga menunaikan zakat, mengambil harta mereka tadi ni, yang kaya dibagikan kepada asnaf, fakir miskin. Yang keempat adalah jauhkan mereka dari berlaku zalim terhadap harta yang mereka sayang. Sungguhnya tiada halangan oleh Allah untuk menerima permintaan. Baik, saya nak sebut ringkasnya Ustaz Afiq dan sahabat penuntut sekalian. Pelaksanaan syariat ni ianya tidak lari daripada prinsip ataupun dasar menjadi kewajipan pemerintah. Kena buat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Allah nyatakan dengan jelas dalam Al-Quran. Kan? Maka pemerintah wajib melaksanakan. Minta maaf saya sebut Safiq, hang PAS ke, UMNO ke, Parti Amanah ke, Pribumi Bersatu ke, ia bukan soal parti, ia soal siapa kamu berada di pemerintah. Contoh kita hari ini ramai YB Senator, Menteri yang lantikan bukan atas nama parti. Maka dia tak ada parti. Tapi bila dia menjadi pemimpin pemerintah, terus ada kewajipan ke atas dia untuk mencegah kemungkaran dengan tangan. Yang kita faham dengan hadis ini adalah mencegah kemungkaran dengan kekuasaan. Maka pemerintah kena segera bincang mengikut keutamaan bagaimana penggubalan dasar-dasar untuk undang-undang ini. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Memang sharp jaga masa Ustaz Akram kita ni. Kita bagi 10 minit setiap soalan.
Jadi ada soalan daripada audiens kita. Kita dah 40 minit, 45 minit dah kita dah bersiaran pada petang Masya ni. Allah, tak sedar ya. Okey, sekejap aja. Ingat tak boleh panjang lagi tak? Banyak benda lagi kita nak boleh ni. Baik, soalan dia daripada Ustaz Ahmad Fahmi Mohtar kita ni. Ana Ana tu siapa? Ana tu nama orang ke apa? Dia lah kot. Oh, dia tu lah. Okey, okey. Nampak kaya macam tu. Dia Islamik ni. Ada gaya gamis kot. Baik, baik. Soalan dia, adakah kerajaan PN yang ada sekarang ni telah memenuhi ciri-ciri Islam memimpin atau kita belum memimpin? Tapi kerana berada dalam kerajaan yang menjaga keburukan yang lebih ringan daripada keburukan yang lebih besar. Pandangan, Ustaz Akram. Baik, soalan yang sangat menarik. Adakah kerajaan yang ada sekarang memenuhi ciri Islam memimpin? Baik, apa maksud Islam memimpin? Pertama, dia mesti dipimpin oleh majoriti orang yang berada. Dia mesti dimulakan dipimpin oleh mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul. Maknanya dia kena Islam. Satu. Yang kedua, dia mesti dipimpin oleh bangsa yang majoriti. Kalau kita di Malaysia, dia mesti dipimpin Malaysia ini oleh bangsa majoriti. Maka kalau kita Melayu, maka kebetulan Alhamdulillah perjuangan para ulama terdahulu, Melayu di Malaysia ni sinonim dengan agamanya adalah Islam. Itu yang kedua. Baik, kemudian sebut terus pada jawapan kita soalan ini adalah tapi berada dalam kerajaan kerana menjaga keburukan. Baik, kita kena faham kondisinya adalah disebut Islam memimpin ni adalah dengan kita tidak menyembunyikan prinsip dan dasar Islam dalam kepimpinan. Walaupun seorang, saya difahamkan contohnya di Pulau Pinang, kalau Parti Islam Malaysia PAS, hanya ada seorang ahli Dewan Undangan Negerinya yang berhormat Ustaz Yusni Makbiah. Baik, walaupun dia seorang, ketika dia ada ruang diberikan oleh Dipertua Dewan Negeri, Speaker Dewan untuk bercakap, dia tidak boleh menyembunyikan dasar dan prinsip pemerintahan ataupun kepimpinan Islam. Mesti disebut. Contoh, saya nak puji Parti Islam Malaysia PAS yang kita pun aktif dalam Parti Islam Malaysia PAS. Alhamdulillah. Alhamdulillah, PAS membuktikan ketika Allah uji dengan isu terlepas sikit kesilapan teknikal dalam musim PKP ni, kelulusan untuk beroperasi kilang arak Kasbet ke Heineken, macam itulah Safi kan. Waktu tu Allah nak uji. Okey, selain daripada rakyat, tak apalah rakyat nak kata apa katalah. Itu atas konsep pemikiran, corak masing-masing, pemikiran masing-masing. Tapi pada saya melihat Safi, Allah nak tengok waktu ni PAS, Allah datangkan ujian arak, apa pendirian kamu yang sebenarnya. Maka menariknya Safi, PAS ni dia tidak membuta tuli ya. PAS bawa dua sudut. Pertama adalah sudut hukum. Pemimpin PAS menyatakan dengan jelas arak ni kekal pengharaman dia. Saya baca antaranya kenyataan yang berhormat Ustaz Fadli Syari, Timbalan Ketua Dewan Pemuda PAS, juga memberikan penekanan inilah mungkin ruang kita menjelaskan kepada masyarakat pengharaman arak yang sebetulnya. Yang kedua, PAS bawa sisi pandang adalah dari sudut pemerintahan. Apa kata PAS? PAS menyatakan bahawa tidak dibenarkan beroperasi kerana ia bukan, kalau saya salah betulkan Ustaz Afiq, istilah essential product. Betul kan istilah tu? Essential sector lah. Essential sector, ya, bukan sektor keperluan. Nampak tak? Kalaulah PAS ni sekadar lebay masjid yang tidak memahami pemerintahan, yang kita bincang mukadimah tadi Ustaz Afiq, Qawiul Amin tadi, PAS akan bercakap ini haram, benda haram ni tak boleh bagi ruang walaupun sedikit, 10 golongan terlibat arak semua neraka Allah, akan sebut begitu. Tapi disebabkan Alhamdulillah PAS juga bukan setakat Qawi Amin, dia ada kompetensi dalam pemerintahan, maka PAS juga memberikan jawapan dari sudut aspek pemerintahan, tak boleh operasi kerana ia bukan essential sector. Itu kedudukan yang boleh kita faham. Jadi balik pada Syekh Fahmi Mohtar ni, maka walaupun ramai ke sikit ke sebahagian pada kerajaan ke istilahnya minoriti suara dalam pemerintahan, yang utamanya adalah memanfaatkan peluang yang ada, sebagaimana saya nak tutup Ustaz Afiq,
kaedah fiqh yang menyatakan man la yadruku kulluh la yatruku kulluh. Ini popular istilah ni. Apa-apa yang tidak dapat dilaksanakan kesemuanya, janganlah ditinggalkan kesemuanya. Ini ada dinyatakan dalam buku Islam Memimpin ni, muka surat 101. Yang Cik meletakkan dalam ni lah, edisi yang lama ni lah yang ada kat tangan saya ni. Wallahualam. Okay, baik. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah masuk minit ke-50 dan kita pun nak dekat asar dah ni. Jadi mungkin penutup saya kira. Penutup secara ringkas berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada petang ini. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, kita tajuk bab 2 ni. Bab 2 ni berkenaan dengan memimpin perubahan negara ni banyak tajuk-tajuk. Cuma hari ni kita banyak berkisahkan tentang Islam rahmatan lil alamin ataupun Islam sebagai memperkenalkan Islam sebagai jalan penyelesaian. Islam is the solution. Yang keduanya dari sudut undang-undang Islam itu sendiri. Kita bincang soal rahmatan lil alamin, kita bincang soal undang-undang Islam. Dan ada lagi beberapa tajuk insya-Allah yang kita akan bawakan pada sesi akan datang. Cuma untuk sesi kali ini kita minta Ustaz Akram insya-Allah untuk konklusikan dan akhiri kita punya diskusi buku ayat Cik Islam Memimpin. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Afiq. Sahabat sekalian yang masih menonton, terima kasih banyak. Sebagai penutup akhir ni saya nak bawa dua sudut Ustaz Afiq. Pertama, kepada umat Islam di luar sana. Lagi-lagi kita anak muda ni, kita bercakap orang muda. Saya yakin yang menonton ni ramai anak-anak muda. Kepada orang Islam di luar sana, tuan-tuan, jom kita tengok perintah kerajaan yang kita namakan sebagai Perintah Kawalan Pergerakan dengan musibah ujian COVID-19 ni, hampir tiada orang yang langgar ataupun ingkar dengan PKP. Dan dia pun tahu kalau dia kena, dia ditahan. Ada ribuan juga yang ditangkap. Dan dia boleh akhirnya adapt. Okey, aku buat ni memang salah sebab aku ingkar PKP. Timbalan Menteri Kesihatan pun mengakui ingkar. Esko Perak pun mengakui ingkar. Presiden UMNO pun akhirnya mengaku dan terima hukuman tersebut. Sebutnya bila kerajaan meletakkan Perintah Kawalan Pergerakan, orang semua boleh patuh. Maka apatah lagi kita orang yang disebut sebagai Muslim mukmin, ketika Allah meletakkan satu hukuman, ketika Allah meletakkan satu ketetapan yang memimpin kamu baik kehidupan, inna din indallah al-Islam, kehidupan kamu seluruhnya, baik makan minum, kekeluargaan, ekonomi, pemerintahan adalah mesti mengikut Islam. Apa masalah untuk kita tidak menerima Islam memimpin ni tadi? Itu satu. Okey. Yang kedua untuk rakan-rakan non-Muslim, ataupun saya suka guna istilah Ustaz Fiq dalam ceramah saya, not yet Muslim. Ini sebenarnya istilah pancing sebenarnya. Saya pernah sebut Ustaz Fiq, ini sikit sebelum saya sambung ni. Waktu saya bagi salam mukadimah tu, saya kata terima kasih Musim Adil gini kan. Dan juga rakan-rakan not yet Muslim. Terkejut, berubah muka. Okey, yang best dia tak marah lah, dia tak marah. Habis ceramah dia jumpa, apa maksud Ustaz not yet Muslim Saya pun ceritalah begini fitrahnya bagaimana. Okey, selesai lah, tak apa, itu nanti kita bincang tajuk lain. InsyaAllah akan datang. Okey, untuk not yet Muslim, tuan-tuan yang saya kasihi, to the all ladies and gentlemen, kan? Tolong bagi ruang Islam membuktikan bagaimana pemerintahan dan kepimpinannya. Dan kamu kena ingat, ruang ni bukan for the first time. Ini adalah repetition. Ini adalah ulangan. Kenapa saya sebut ulangan? Lihatlah dalam tamadun dunia, sejarah sebelum daripada ini, hanya tamadun yang dipimpin oleh Islam sahaja yang membuktikan keadilan yang baik. Hanya yang dipimpin oleh Islam sahaja yang membuktikan orang bukan Islam diberikan hak yang sewajarnya. Kamu akan melihat tamadun selain daripada Islam, kalau kamu ni Islam, kamu bukan agama kami, kamu ni Islam, kamu tak sama dengan agama pemerintah, maka hak kamu akan dinafikan, peruntukan kamu akan disekat dan sebagainya. Ini tamadun sebelum pada ini. Maka sebab itu saya sebut, tolong bagi ruang seterusnya, ruang Islam mengulangi kepimpinannya. Maka bagi ruang, jom kita tengok bagaimana Islam itu memimpin. Dan akhirnya, Ustaz Afiq, apa yang kita bincang bendanya, kita bincang rahmatan lil alamin, kita sentuh sikit tentang LGBT tadi, kita bincang tentang pelaksanaan undang-undang Islam. Akhirnya kita nak faham, maksud Islam ni memimpin adalah bukan soal orang, ia adalah soal konten ataupun isinya. Afiq ke jadi Perdana Menteri,
Akram tak mau jadi Perdana Menteri. Fahmi Baik, Mohtar ke masya-Allah. jadi Perdana Menteri, ataupun yang realnya Tan Sri Muhyiddin Yassin ke, Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ke, Mahathir Mohamad ke, siapa pun namanya, saya tak nak sebutlah nama satu lagi tu, kita doa biar dia terus berkekalan tidak menjadi Perdana Menteri, insya-Allah, kan. Bulan Ramadan ni. Siapa siapa pun namanya, ia bukan soal orang, dia soal bila kamu berada di pemerintahan, gunalah isi ataupun konten supaya Islam tadi benar-benar memimpin, litakunu kalimatullah yal ulia, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam yang paling tinggi, tiada yang lebih tinggi daripada Islam tadi, wallahu a'lam. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Tuyu Akram Ikrami atas perkongsian yang cukup menarik. Saya kira banyak analogi, hujah-hujah yang diberikan, contoh-contoh yang boleh kita hadam dan kita fahami bahawa Islam itu indah sekiranya diletakkan ataupun diamalkan dengan baik. Jauhkan Islamofobia, persepsi-persepsi terhadap Islam. Cuba kita aplikasikan terlebih dahulu dan kita akan nampak keindahan Islam itu sendiri. Sekian saja daripada kami. Terima kasih Ustaz Akram Ikrami kerana menerima sambutan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi, insyaAllah. Banyak lagi ni buku-buku ayat yang belum dibedah lagi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Pada viewers yang ada pun, terima kasih banyak kerana luangkan masa. Boleh share dan boleh kongsikan. Mudah-mudahan mesej intipati dalam buku ini dapat dikongsikan dan dijadikan panduan di luar sana. Sekian saja. Ma asabaka min hasanah faminallah wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Akram. Terima kasih Ustaz Fiq.